Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Ayuh rakyat Malaysia Madani, raikan persamaan kita dan hapuskan perbezaan agar rakyat Malaysia kekal harmoni, bersatu padu demi kemajuan negara yang tercinta. Teruskan memberi bantuan kepada saudara kita di Palestin dan juga saudara kita yang diuji musibah banjir. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah bertemu lagi kita minggu ini dalam Pastikan Sahih edisi Isnin 27 November 2023 bersama saya Nadin Nordin. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Waspada sindiket penipuan lesen memandu tidak sah melalui platform media sosial. Untuk makluman, menurut Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia JPJ, telah mengesan akaun media sosial di laman Facebook, Telegram dan lain-lain mengenai sindiket penipuan iaitu skamer yang menjanjikan pengeluaran lesen memandu secara murah dan mudah tetapi tidak mengikut syarat-syarat yang ditetapkan serta tidak sah di sisi undang-undang. Pemantauan pihak JPJ mendapati bahawa terdapat beberapa modus operandi yang digunakan oleh sindiket ini menggunakan platform media sosial untuk mempromosikan iklan dengan menggunakan pelbagai kaedah pujukan termasuk memaparkan gambar lesen memandu JPJ bagi menarik dan memikat orang ramai mendapatkan lesen tanpa ujian dan boleh didapati dalam tempoh yang singkat, murah, mudah dan sukar dikesan pihak berkuasa. Dimaklumkan bahawa lesen memandu yang dikeluarkan secara sah hendaklah mengikut tata cara dan prosedur latihan dan ujian memandu kompeten yang ditetapkan. Dalam hal ini, pihak JPJ ingin mengingatkan orang ramai supaya sentiasa berhati-hati dengan sedikit penipuan pengeluaran lesen memandu secara tidak sah sebegini yang menggunakan pelbagai kaedah serta teknikal komunikasi yang berbeza bagi mempengaruhi pemikiran orang ramai. Pernahkah anda mendengar dialog ini? Hello, kami daripada pihak National Scam Response Center dan akaun anda disyaki terlibat dalam aktiviti jenayah dan akan dibekukan. Sekiranya anda terima panggilan seumpama ini, apa yang perlu anda lakukan? Jangan cemas dan menurut Polis Diraja Malaysia PDRM, Polis Diraja Malaysia ingin mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati sekiranya menerima panggilan telefon daripada mana-mana pihak yang mengaku sebagai pegawai National Scam Response Center NSRC. Untuk makluman, pihak NSRC tidak akan menghubungi anda bagi sebarang tujuan siasatan. Jika anda merupakan mangsa penipuan dalam talian iaitu online scam dan baru saja membuat transaksi kewangan, hubungi segera pihak NSRC di talian 997. Pihak NSRC beroperasi dari jam 8 pagi hingga 8 malam pada setiap hari. Anda juga boleh menghubungi hotline bank masing-masing untuk aduan selepas jam 8 malam. Waspada seterusnya, laman sesawang palsu menggunakan nama dan logo tabung haji. Menurut tabung haji, laman sesawang www.tabunghaji.net adalah palsu dan bukan di bawah kendalian tabung haji. Pendeposit dinasihati untuk sentiasa peka dan berhati-hati dengan pautan yang mencurigakan. Laman sesawang tabung haji boleh dilayari di laman sesawang www.tabunghaji.gov.my. Pemantauan yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia mendapati pemilik akaun Facebook atas nama Kementerian Kesihatan yang menggunakan lambang organisasi WHO telah mengeluarkan pengiklanan sejenis produk prostate cream dengan dakwaan bagi mencegah atau mengurangkan kanser prostat dan meningkatkan fungsi kelakian. Kementerian memandang serius terhadap penggunaan nama Kementerian Kesihatan sebagai clickbait dalam aktiviti promosi produk sebagai gedung pembelian dalam talian tidak berdaftar bagi tujuan mengaut keuntungan. Tindakan tidak bertanggungjawab ini perlu dihentikan oleh pihak berkenaan. Perkara ini adalah sesuatu yang boleh menimbulkan kekeliruan kepada pengguna yang mempercayai bahawa produk ini telah mendapat pengiktirafan daripada KKM sedangkan pihak KKM tidak mengiktiraf mana-mana produk. Justeru orang ramai adalah dinasihatkan agar tidak mudah terpedaya dengan perakuan iklan yang meragukan serta tidak berkongsi maklumat tidak sahih ini agar tiada lagi mangsa yang tertipu dengan kandungan yang mengelirukan. Kita ikuti pula kenyataan media Ketua Polis Selangor
berkaitan kejayaan tangkapan 23 orang lelaki warga tempatan terlibat dalam kejadian rusuhan dan khianat pada 25 November 2023. Hasil aduan orang awam melibatkan 5 mangsa lelaki warga tempatan telah mengalami kecederaan dan kerosakan sebuah kereta. Bertindak atas maklumat, pihak polis berjaya menahan 2 buah bas persiaran yang membawa 119 penumpang. Kesemua suspek yang ditahan telah dibawa ke Mahkamah Magistrate Petaling Jaya dan dibenarkan tahanan reman selama 4 hari bermula 26 November hingga 29 November 2023. Dan kes disiasat di bawah Seksyen 147 Kanun Keseksaan, Seksyen 427 Kanun Keseksaan dan Seksyen 15-1-C atau dadah berbahaya 1952. Siaran media seterusnya, penahanan penerbitan disyaki mengandungi unsur komunisme. Kementerian Dalam Negeri KDN melalui bahagian penguatkuasaan dan kawalan PK telah menerima maklumat berkaitan penjualan penerbitan berbentuk buku yang mengandungi unsur komunisme di Gerak Budaya Enterprise Petaling Jaya, Selangor. Pada 23 November 2023, penguatkuasa KDN telah menjalankan pemeriksaan dan menahan 8 iaitu naskah penerbitan kerana disyaki mengandungi elemen-elemen hasil penerbitan tidak diingini berdasarkan peruntukan di bawah Seksyen 7 Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 AMCP. Tindakan penahanan penerbitan berkenaan dibuat selaras dengan peruntukan di bawah Seksyen 18 AMCP 1984 yang membolehkan penguatkuasa KDN menahan apa-apa hasil penerbitan yang disyaki menyalahi undang-undang untuk tujuan kajian lanjut. Pihak KDN komited menjalankan tanggungjawab mengawal selia penerbitan di dalam negara, khususnya penerbitan yang disyaki mengandungi elemen-elemen yang mengganggu-gugat ketenteraman awam, kemoralan, keselamatan, menggemparkan pemikiran orang ramai, berlawanan dengan mana-mana undang-undang, memudaratkan kepentingan awam atau kepentingan negara selaras dengan perundangan yang berkuat kuasa. Orang ramai diminta untuk memberikan kerjasama dengan menyalurkan maklumat berkaitan hasil penerbitan tidak diingini ini dengan menghubungi talian 03 8000 8000 atau anda juga boleh email aduan ke pihak pk@moh.gov.my atau melalui laman sesawang www.moha.gov.my. Ayuh sama-sama kita elak penyakit bawaan air dan makanan semasa banjir. Jaga kebersihan diri, makanan dan persekitaran. Segera dapatkan rawatan sekiranya mengalami demam, cirit-birit, muntah dan lain-lain masalah kesihatan. Layari laman sesawang www.infosehat.gov.my/banjir untuk dapatkan maklumat lanjut mengenai banjir. Rokok elektronik atau vape mengandungi bahan yang boleh memudaratkan kesihatan seperti propalina glikol, gliserin sayuran, logam berat serta bahan perisa dan pewarna. Tabiat menghisap rokok elektronik atau vape akan menyebabkan ketagihan, seterusnya memberi kesan jangka pendek dan panjang terhadap kesihatan. Oleh itu, orang ramai perlulah menghindar tabiat menghisap rokok elektronik atau vape bagi mengelakkan penyakit paru-paru yang berpunca daripada bahan tersebut yang dikenali sebagai e-cigarette or vaping product use associated lung injury. Jaga keamanan negara kita dengan mengelakkan diri daripada menyokong hasutan-hasutan berunsur negatif dan boleh menyinggung perasaan orang lain. Sila laporkan sebarang insiden dan kandungan di media sosial yang berunsur 3R dengan cara anda boleh WhatsApp ke talian 016-2206-262 atau email ke alamat email mediasosial@mcmc.gov.my. Ingat semua, jangan sesekali muat turun aplikasi yang tidak sah kerana skamer peroleh maklumat perbankan anda iaitu dengan cara phishing. Skamer turut berjaya akses SMS di telefon bimbit mangsa melalui fail APK yang dipasang oleh mangsa, serta skamer berjaya mendapatkan nombor OTP atau TAC yang dihantar kepada mangsa melalui SMS. Jadi perlu diingat,
Jangan sesekali muat turun aplikasi tidak sah iaitu malware. Kita mestilah sentiasa berwaspada dengan pelbagai taktik skamer. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Pastikan sahih berehat seketika. Kembali selepas ini dalam segmen semasa. Saya, Anwar bin Ibrahim, setelah dilantik memegang jawatan seorang Perdana Menteri, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia. Madani turut menetapkan 7 penanda aras sebagai sasaran jangka sederhana yang mahu dicapai sebelum 10 tahun. Negara yang berdaulat, yang akan pertahankan hak, yang akan perjuangkan kebebasan dan kebebasan rakyat Palestin. Hidup Palestin! Dengan mandat yang ada, tahun ini kita akan mula dengan lebih tegas dan lebih jelas untuk membangunkan ekonomi negara dan keras menghadapi tangan dan rintangan. Mulakan hari anda dengan informasi terkini. Liputan menyeluruh. Aksi tanpa henti. Bersama kami dalam Berita Pagi 7 pagi, Berita Pagi Sabah 7.10 pagi. Berita Pagi Sarawak 7.20 pagi. Stadium RTM 7.30 pagi. Dan Kanta 744 7.44 pagi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ini adalah segmen semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengadakan lawatan kerja di wilayah Songkhla, Thailand dengan fokus untuk membincangkan isu berkaitan kerjasama dua hala Malaysia-Thailand dengan rakan sejawatnya Srettha Tavisin. Lawatan itu yang merupakan atas jemputan Srettha antara lain bertujuan bagi melihat kemajuan projek jajaran jalan menghubungkan Pusat Pemeriksaan Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam di Malaysia serta Komplek Kastam Imigresen dan Kuarantin CIQ Sadao, Thailand. Kedua-dua pemimpin kemudian akan melawat tapak titik pertemuan projek jajaran jalan menghubungkan ICQS Bukit Kayu Hitam dan CIQ Sadao yang merupakan projek dua hala yang sedang dilaksanakan Malaysia dan Thailand. Perdana Menteri kemudiannya akan menghadiri jamuan makan tengah hari yang dihoskan Perdana Menteri Thailand di sebuah hotel sebelum kedua-dua pemimpin bertolak ke ICQS Bukit Kayu Hitam, Kedah bagi melawat fasiliti itu.
Tahun lepas, jumlah dagangan dua hala melalui ICQS Bukit Kayu Hitam dan CIQ Sadau menjangkau jumlah 33.67 bilion ringgit. Sementara kemasukan pelancong warga negara Thailand ke Malaysia melalui sempadan berkenaan bagi tempoh Januari hingga Jun 2023 ialah seramai 212,691 orang. Ringgit diniagakan lebih tinggi berbanding dolar AS bagi sesi awal dagangan pagi ini meskipun data indeks pengurusan pembelian PMI yang dikeluarkan Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah bercampur-campur. Pada 9.05 pagi, ringgit meningkat kepada 4.6775 atau 4.6795 berbanding dolar Amerika Syarikat daripada 4.6830 atau 4.6875 pada penutup Jumaat lepas. Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad, Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, PMI Composite EU lebih tinggi pada November 2023, meningkat 47.1 mata daripada 46.5 mata sebelumnya. Di Amerika Syarikat, PMI pula kekal pada 50.7 mata pada November 2023 disokong oleh peningkatan dalam sektor perkhidmatan, diikuti dengan sektor pembuatan. Bagi Malaysia, Muhammad Afzal Nizam berkata, indeks harga pengguna CPI terkini menyederhana kepada 1.8% tahun ke tahun, menunjukkan kadar faedah sebenar telah meningkat daripada hanya 0.2% pada Mei 2023 kepada 1.2% pada Oktober 2023. Oleh itu, dasar monetari menjadi terhad secara beransur-ansur, membayangkan kenaikan kadar dasar semalaman OPR selanjutnya adalah tidak wajar. Seterusnya, sebanyak 8 naskah buku dipercayai berunsurkan komunisme di sebuah premis di Petaling Jaya diambil oleh bahagian penguatkuasaan dan kawalan Kementerian Dalam Negeri KDN susulan makluman orang awam. Ambil kot, bukan rampas lah. Ambil kot. Sebab gerak budaya pun bagi tahu pegawai penguatkuasa bertindak dengan sopan. Jadi saya fikir saya pilih perkataan yang lebih lunak. Rampas ni konotasinya agresif, kasar sebagainya. Apabila ada aduan daripada orang awam, sudah tentu bahagian penguatkuasa dan kawalan Kementerian Dalam Negeri, mereka akan menggunakan klausa daripada akta yang berkenaan untuk melawat premis yang diadu. Kemudian mengambil beberapa bahan, beberapa buku yang terlibat. Polis Johor melupuskan sebanyak 322.13 kilogram dadah dan sebanyak 1,562.60 liter cecair dadah bernilai 5.43 juta ringgit. Hari ini iaitu 27 November 2023. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata, kesemua barang kes berkenaan adalah hasil rampasan dan tangkapan dari tahun 2000 hingga 2022. Katanya semua dadah yang dirampas akan dilupuskan dan dimusnahkan mengikut proses pelupusan barang kes yang ditetapkan. Dari Januari hingga 20 November 2023, seramai 15,167 orang diberkas atas pelbagai kesalahan dadah di Johor. Ia melibatkan rampasan keseluruhan 4.65 tan bernilai 33.77 juta ringgit, manakala nilai sitaan 13.15 juta ringgit. Menteri Komunikasi dan Digital Yang Berhormat Fahmi Fadzil mempertimbangkan untuk memfailkan saman terhadap individu yang memfitnahnya berhubung penganjuran konsert kumpulan rock antarabangsa Coldplay baru-baru ini. Katanya perkara itu berkait dengan satu hantaran grafik yang mengaitkan gambarnya dengan mengungkapkan kalimah Alhamdulillah. Tuduhan yang bagi saya bersifat fitnah, berniat jahat dan sebenarnya lari konteks daripada apa yang saya sebut. Jawapan saya kepada seorang wartawan. Jadi saya akan minta peguam untuk meneliti semua pihak yang mengeluarkan grafik fitnah ni dan kita akan ambil tindakan undang-undang terhadap mereka.
Baik penonton, seperti biasa kami war-warkan kepada anda untuk mendapatkan maklumat yang sahih dengan mengikuti media sosial rasmi kami dengan carian Berita RTM. Baik, pastikan saya berat sekali lagi kembali selepas ini di minit-minit yang terakhir untuk segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi. Jangan ke mana-mana. Saya Anwar bin Ibrahim setelah dilantik memegang jawatan seorang Perdana Menteri dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia. Madani turut menetapkan 7 penanda aras sebagai sasaran jangka sederhana yang mahu dicapai sebelum 10 tahun. Negara yang berdaulat, yang akan pertahankan hak, yang akan perjuangkan kebebasan dan kebebasan rakyat Palestin. Hidup Palestin! Dengan mandat yang ada, tahun ini kita akan mula dengan lebih tegas dan lebih jelas untuk membangunkan ekonomi negara dan keras menghadapi tangan dan rintangan. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
Kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih. Seperti biasa, di minit-minit terakhir ini akan kami war-warkan kepada anda informasi untuk anda ketahui dan ikuti. Apakah program dia? Seperti biasa, malam ini jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Bicara Naratif dengan topik yang dibawa. Sama-sama kita saksikan Pratahfiz Kemas membina generasi masa depan. Bersama 3 orang tetamu yang diraikan pada malam ini, Isnin 27 November 2023, 9 malam di saluran TV1, juga siaran serentak di saluran Berita RTM. Untuk mudah di mana saja anda berada, muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Jangan dilupakan juga Facebook Live dan juga TikTok Live kami dengan carian Berita RTM. Seterusnya, pada hari Rabu, apakah yang akan berlangsung? Persidangan Pedi Madani Pembangkit Ekonomi Digital Negara 2023 dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, pada 29 November 2023 bermula seawal 9 pagi hingga 6 petang di PICC Putrajaya. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, anda boleh layari laman sawang ini di www.mcmc.gov.my/pedi. Kita bawakan pula hadkan pengambilan gula di dalam makanan dan minuman. Saranan pengambilan gula tidak melebihi 10 sudu teh bersamaan 50 gram sehari, termasuk gula tersembunyi. Contoh makanan atau minuman yang tinggi kandungan gula antaranya minuman berkarbonat, kek berkrim, kuih keria, minuman 3 dalam 1 iaitu 3 in 1, teh tarik, teh boba, bubble tea yang digemari anda, berhati-hati ya, dan juga kuih donat. Bukan tidak boleh makan tetapi perlu kurangkan pengambilannya berpada-pada demi kesihatan kita bersama. Dan seterusnya kita bawakan pula maklumat untuk anda. Pantau aktiviti anak-anak anda di musim banjir. Ingatkan anak-anak ya, musim banjir bukanlah pesta untuk anda berenang seperti dalam kolam, tapi perlu diingat yang pertama, paras air mungkin lebih tinggi daripada jangkaan kita. Yang kedua, air banjir telah dicemari oleh najis atau kotoran dari pembentungan, loji kumbahan dan lain-lain. Sebab itu, air banjir adalah kotor ya. Dan ketiga, penyakit bawaan air boleh ditularkan apabila terminum air yang tercemar atau melalui kulit yang luka. Elakkan mereka daripada bermain dengan air banjir. Seterusnya kita bawakan patuhi keselamatan elektrik ketika banjir. Ketika banjir, manakala tempat awam ya, hindari atau jangan sentuh tiang besi yang ditenggelami air. Elak kawasan yang mempunyai talian elektrik, terutama ada pada waktu malam kerana risiko tersentuh talian tinggi akibat penglihatan kurang baik. Dan selepas banjir pula, pastikan suis utama papan agihan ditutup sebelum membersihkan peralatan elektrik dan pendawaian rumah. Pastikan juga suis elektrik dan perkakas elektrik yang terendam dalam air banjir diperiksa dan diuji dahulu oleh kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga sebelum digunakan semula. Bukan anda yang periksa, pastikan yang pakar untuk memeriksa, lakukan pemeriksaan. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Pastikan Sahih untuk edisi hari Isnin hari ini sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada hari esok, hari Selasa pada pukul 2.30 petang di saluran TV1. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam sejahtera.